Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat semua, barulah rakyat Malaysia sedar di dalam memberi fokus dalam sesi pembentangan Belanjawan 2025 Malaysia Madani semalam. Rakyat tidak sedar di mana keberadaan, di mana hilangnya MP Marang ataupun Presiden Lebay PAS yang kelihatannya bukan kelihatannya, yang tidak kelihatan di dalam Dewan Rakyat, dan gambar demi gambar yang kita lihat dan saya cek tidak menampakkan keberadaan Presiden Lebay PAS Hadi Awang berada di dalam Dewan Rakyat. Sedangkan pembentangan ini adalah perkara yang boleh dianggap sangat penting kerana ia akan menentukan hala tuju negara pada tahun hadapan 2025, terutamanya melibatkan Belanjawan 2025 Malaysia Madani ini. Sesuatu yang amat menyedihkan sahabat semua. Kalau perkara lain boleh pula dia pergi, kalau hadir dalam satu kempen, boleh pula dia pergi berceramah dan sebagainya. Tapi di dalam Dewan Rakyat yang begitu penting ketika ini, di mana keberadaan MP Marang ini sahabat-sahabat semua. Walaupun mungkin kita berpikiran baik, mungkin dia tidak sehat dan sebagainya, tetapi ini adalah satu pembentangan bajet yang sepatutnya dihadiri oleh ahli parlimen. Jadi apapun sahabat semua, kalau anda tahu di mana keberadaan Hadi Awang ini, mungkin anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi mari kita lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap Mandarin, fugamat, bising satu Dewan Rakyat sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi kita sambung dan melihat pencerahan demi pencerahan ataupun pengumuman dah berkaitan dengan bajet dan juga ekonomi negara kita yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mari kita tonton video ini sahabat-sahabat semua. Hutang baru itu yang kita kurangkan. Saya telah janjikan kita tidak akan menambah hutang. So, dengar baik-baik. Yang saya sebut ialah tahun 2022 kerajaan berhutang 100 bilion ringgit. 2023 kita kurangkan ke 90 bilion ringgit. Tahun 2024 dianggap dikurangkan kepada 85 bilion ringgit. Dan unjuran untuk tahun depan 2025 dari 100 bilion kita kurangkan ke 80 bilion ringgit. Ini maknanya pengurangan hutang yang jelas dan bertanggungjawab. Dan ini bermakna apabila dapat dikurangkan kadar defisit dan pinjaman baru secara berperingkat setiap tahun, membolehkan kita mencapai jangka sederhana FRA, iaitu defisit fiskal pada 3% dan paras hutang di bawah 60% KDNK. Pada tahun ini, kutipan hasil diunjur semula lebih tinggi daripada unjuran awal kepada 322 bilion ringgit ketimbang 308 bilion. Kerajaan juga menjangkakan kutipan hasil tahun 2025 terus meninggi kepada 340 bilion ringgit. Maka kita bersyukur dan terima kasih kepada custom dalam LHDN. Tapi kita bersyukur peningkatan hasil yang nyata. Kendati pun begitu, asas hasil masih rendah. Malaysia menggunakan sistem percukaian, pengutipan hasil antara terendah di Asia, sementara perbelanjaan subsidi memuncak ke paras tertinggi di rantau Asia. Kita harus menangani kemelut ini. Asas cukai perlu diperluas. Cukai yang dipungut masih terendah, saya sebut tadi, yakni 12.6% kepada KDNK pada tahun 2023 ketimbang Thailand 16.1%, Filipina 14.1% dan Singapura 13.7%. Kita menanggung subsidi, insentif dan bantuan kepada rakyat mencecah 80 bilion ringgit tahun lalu. Subsidi dan bantuan kepada rakyat mencecah 80 bilion ringgit. Dia tidak jadi masalah. Masalahnya ialah bila dinikmati oleh golongan mahakaya dan warga asing. Dari 80 bilion itu, sebahagiannya
manfaat oleh mahakaya dan orang warga asing. Dan ini harus diluruskan. Arah kian, reformasi fiskal tahun depan akan lebih agresif mencakup peluasan hasil cukai secara progresif dan penyasaran subsidi kepada majoriti rakyat yang memerlukan. Penambahan dan penambahbaikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Maka bagi maksud menambah hasil dan meluaskan asas percukaian, maka cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST akan dilaksanakan lebih progresif tetapi tidak membebankan rakyat awam. Cukai jualan tidak akan dikenakan ke atas barangan makanan asas yang digunakan oleh rakyat. Cukai jualan akan dikenakan ke atas barangan bukan keperluan asas seperti barang premium yang diimport, ikan salmon, avocado yang ramai yang bawah 14 sini belah sana makan. Nah, ini harganya akan lebih tinggi bila kita laksanakan. Skop cukai perkhidmatan akan diperluaskan meliputi perkhidmatan komersial antara perniagaan seperti perkhidmatan keuangan berasaskan fee. Bagi memastikan kelangsungan perniagaan, kerajaan akan melaksanakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan dan industri berkaitan sebelum mengutamatkan skop peluasan dan kadar cukai yang dikenakan. Peluasan skop SST secara progresif akan dilaksanakan berkuat kuasa 1 Mei 2025. Sebahagian hasil akan dimanfaatkan untuk menambah baik bantuan tunai kepada rakyat terbanyak selain meningkatkan kualiti perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Kerajaan juga bercadang meluaskan asas cukai secara progresif dengan memperkenalkan cukai dividen kepada 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 yang diterima oleh pemegang saham individu bermula tahun taksiran 2025. Ini kalau diambil perkiraan, dikirakan seseorang memperolehi dalam saham RM2 juta. Kalau ada RM2 juta, bayarlah cukai sedikit supaya diagihkan kepada rakyat. Ikhtiar ini dilaksanakan supaya cukai pendapatan dikutip tidak hanya bergantung pada sumbangan penerima gaji, tetapi turut merangkumi sumbangan pemilik syarikat serta individu dengan milikkan harta saham jutaan ringgit. Pengecualian pendapatan dividen ini akan diberikan kepada simpanan kerajaan seperti KWSP, amanah saham di bawah PNB, pendapatan dividen daripada luar negara, itu akan dikecualikan. Subsidi dari segi prinsip seperti mana juga sedekah tidak wajar diambil manfaat oleh golongan mahakaya dan telah saya tekankan di Dewan Yang Mulia ini. Selama ini kita belanjakan subsidi secara pukal untuk bahan api, elektrik, air, perkhidmatan pendidikan, kesihatan, hatta barangan asas seperti ayam. Pastinya pendekatan sedemikian tidak menusabah tatkala negara terhimpit dengan bebanan hutang dan asas hasil yang rendah. Seperti yang diungkapkan dengan bijaksana oleh Confucius dalam Lun Yu, the NLX, Guo Bu Gai Shi Wei Go Yi. Jika berlaku kesilapan dan tidak dibetulkan, maka itulah kesilapan yang sebenar. Sebab itu kita berusaha membetulkan. If you make a mistake and do not correct it, this is a true mistake. Dan kesilapan fatal inilah menurut Confucius yang telah menjerumuskan kita ke perangkap putaran ganas. Yi chuo cai, yi chuo cai chuo. Yang Cina faham, iaitu mengulangi kegagalan yang sama berulang kali. Justru kerajaan perlu akur dan mengambil pendekatan menyasarkan subsidi. Jadi nak perkenalkan penyasaran subsidi, kita ambil dari Quran, daripada Confucius, daripada Tirukkural, barulah aman sedikit. Langkah ini akan membawa penjimatan bermakna yang boleh dibelanjakan untuk kepentingan lain. Ya. Umpamanya, bila kita laksanakan penyasaran subsidi elektrik, tarif air, harga ayam, subsidi diesel, itu kini diterima lebih baik.
Tapi subsidi tarif air tidak menjadi masalah kerana semua negeri setuju dan semua negeri laksanakan. Maka tidak harus ditimbul sebarang kemusykilan dalam pendekatan ini kerana kerajaan akan pertahankan kepentingan rakyat terbanyak. Setiap penyasaran subsidi adalah untuk membetulkan ketempangan amalan subsidi pukal yang memberi manfaat kepada kelompok elit mahakaya dan warga asing. Maka petrol RON 95. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahawa warga asing dan 15% teratas pengguna mahakaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit. 8 bilion ringgit itu subsidi kerajaan dari orang yang mengutip cukai kepada golongan mahakaya dan warga asing. Maka lebih baiklah 8 bilion ini dimanfaatkan untuk kemudahan pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam, termasuk orang asli. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66. Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah 20 bilion ringgit. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat. Seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Dari 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan mahakaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili mahakaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Matlamat asal penubuhan sekolah asrama penuh adalah untuk membantu murid cemerlang dan juga dari keluarga susah, termasuk dari pendalaman dan miskin bandar. Subsidi bagi seorang murid sekolah berasrama penuh mencecah RM15,000 setahun. Namun, berdasarkan angka terkini, 30% murid dari keluarga pendapatan tinggi mendapat manfaat. Begitu juga di peringkat pendidikan tinggi. Purata yuran pengajian setahun yang dibayar penuntut sarjana muda farmasi RM3,000. Padahal kos sebenarnya RM30,000. Subsidi diberikan kepada semua tanpa mengira pendapatan keluarga. Jadi kita bercadang untuk kenakan sedikit kenaikan yuran, tidak kepada 85%, tidak pada B40, tidak pada M40, tidak T5 yang di atas, cuma T15 yang teratas saja yang akan dikenakan kenaikan yuran. Maknanya di sekolah asrama penuh atau sekolah menengah sains, sekolah dan universiti awam, kita kenakan sedikit kenaikan untuk SBP dan IPTA bagi golongan yang masuk kategori 15%. Dan daripada dana itu boleh digunakan untuk membantu rakyat atau pelajar dan mahasiswa dalam kategori M40 dan B40. Nah, penyasaran subsidi ini juga akan dikenakan di hospital-hospital kesihatan awam. Kerana sekarang ini mereka dilayan sama. Masuk hospital bayar RM1.
walaupun pendapatan dia 100,000 sebulan atau pendapatan mencecah jutaan ringgit. Jadi sepatutnya mereka dikenakan sedikit tambahan perkhidmatan, dana perkhidmatan supaya dapat tambah tabung pemerintah dan Kementerian Kesihatan dan diagihkan kepada pesakit-pesakit miskin. Sejak 2022 hingga September 2024, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Jabatan Kastam menumpaskan sindiket penyeludupan hasil yang mencecah hampir 2 bilion ringgit yang telah diselamatkan. KPDN dan JKDM oleh itu disediakan 60 juta ringgit untuk terus meningkatkan usaha membantras ketirisan dan penyeludupan. Setakat September 2024, Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, berjaya memecahkan tembok penguasaan kartel dan penipuan bidar melibatkan jumlah penalti dikenakan hampir 600 juta ringgit, melibatkan 350 syarikat. Oleh itu, MyCC akan disediakan tambahan 27 juta ringgit untuk terus memerangi tembok penguasaan kartel dalam sistem ekonomi negara kita. Kerajaan terus mengekalkan belanjawan mengembang meskipun bertekad mengurangkan defisit fiskal secara berperingkat. Anggaran belanjawan 2025 adalah tertinggi yang pernah diumumkan. 421 bilion ringgit, iaitu 335 bilion ringgit belanja mengurus, 86 bilion ringgit belanja pembangunan. Ini tidak termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka dan juga projek pembangunan awam swasta PFI bernilai 9 bilion ringgit, termasuk GLIC, syarikat-syarikat ini dimiliki oleh kerajaan, menambah dari segi peruntukan pembangunan 25 bilion ringgit. Maknanya keseluruhan pelaburan awam untuk pembangunan tahun 2025 akan meningkat tinggi ke 120 bilion ringgit. Dan tertinggi dalam sejarah mutakhir kita. Namun, kita tidak akan melaksanakan apa-apa projek mega. Pembangunan negara harus menumpukan kepada infrastruktur, prasarana dan projek kepentingan rakyat dan menyokong kawasan perindustrian mengikut keutamaan negeri. Dan saya akan kepilkan dengan izin Yang di-Pertua, senarai mengikut negeri. Tiap negeri tanpa kecuali diberikan tempat dan juga peruntukan supaya dapat meningkatkan pelaburan. Kerajaan Madani menunaikan kesepakatan pemimpin terdahulu terkait Perjanjian Malaysia 1963. Maka tidak harus dipetikai sebab Sabah Sarawak diberi perhatian khusus. Kerana pertama, jurang pembangunan antara negeri perlu dirapatkan, khususnya melibatkan prasarana asas seperti jalan raya, elektrik dan air bersih. Oleh itu, peruntukan pembangunan Sabah dan Sarawak terus diberi keutamaan. Alright, itu dia sahabat semua pencerahan terkini ya daripada Datuk Seri semasa pembentangan. Dan banyak perkara yang juga dilakukan ya untuk membantu rakyat, terutamanya dari segi subsidi bersasar, bantuan, peningkatan peruntukan ya, dan kita harapkan ya segala perancangan ini sebenarnya dapat direalisasikan, dilaksanakan sebaik mungkin supaya rakyat ya mendapat kebaikan ya daripada peruntukan ataupun belanjawan 2025 ini. Jadi apapun sahabat semua ya, sekarang ini masih viral, masih hangat diperkatakan ya berkaitan dengan ahli parlimen Marang yang menghilangkan diri tiada di dalam Dewan Rakyat. Di manakah keberadaan beliau? Jadi apapun, sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan yang anda berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.